Atha meriwayatkan daripada Jabir bahawa Aisyah telah berhaid, namun dia melaksanakan semua sekali ibadat haji selain tawaf di Baitullah, dan beliau tidak bersembahyang selain daripada hal itu. Maknanya hak lain-lain itu dia buat belakang. Sebuah hadis tadi dia buat belakang. Termasuklah bagi orang Islam, amalan ibadat paling baik sekali baca Quran. Sebab tu kita kalau tak ada buat hak lain, baca Quran, jangan tinggal. Sebab tu hak paling baik. Kalau buat hak lain, buat hak kurang, tak ada lebih daripada Quran. Kalau cekera kalau kita ni sibuk sangat tak ada nak baca Quran, masuk belakang dalam tu. Ada zikir, ada doa, ada belakang dalam tu. Ada hauqalah, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada apa ni tahlil, ada belakang dalam tu. Tapi kalau gala lain tak. Bahkan mengikut ulama-ulama, dia kata benda-benda lain ni kita kena hadir makna dia. Kita kena ingat makna dia. Kena ingat makna. Kalau tak ingat tak boleh pahala. Pahala kita niat nak kebajikan tu ada pahala sebut tu. Ada ulama yang mengatakan begitu. Tapi Quran, selawat tak ingat makna, tak faham makna pun boleh pahala semacam. Boleh pahala tu bukan sikit. Huruf tiap-tiap bukan sab kata huruf tu 10 kali ganda pahala. Dalam keadaan hak lagu ni takkanlah dia nak tinggal Quran. Sahabat-sahabat ni, Nabi tak ada kecuali kan baca Quran. Menunjukkan boleh lah. Al-Hakam bin Utaibah ni orang alim besar belaka ni, Imam Bukhari ambil ni. Dia kata, aku menyembelih binatang dalam keadaan berjunub. Allah berfirman, dan janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kalau orang sembelih tak sebut nama Allah, tak boleh makan, walaupun orang Islam. Allah kata gitu. Lepas tu Hakam kata, ketika saya berjunub, saya sembelih juga. Pas sebut nama Allah tu, Bismillah. Imam Bukhari benda-benda halus lagu tu. Bismillah tu tidak ke satu ayat daripada Quran, sebahagian daripada Quran. Orang hak kata tak boleh jamuh, tak boleh sebut belaka, sebahagian kau, sekerak kau, tak boleh. Bismillah. Hak zikir, hak waridnya daripada Nabi SAW, Bismillah, Allahu Akbar. Bila nak sembelih, Allahu Akbar ada juga dalam Quran, Bismillah ada juga dalam Quran. Kalau kamu kata tak boleh sentuh Bismillah, kalau sebagai Quran tak boleh sentuh, kita kata Bismillah saja tu pun Quran dah, boleh berlaku, cukup dah. Tidak nanti kalau bahkan tak kena pula kalau kita nak sembelih kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tak kena, bukan lagu tu sunnahnya. Bismillahi wallahu akbar. Pasal apa? Nak sembelih ni sebut nama Tuhan yang maha mengasihani, maha kesian belah. Terberak kat lah. Lembu hak kena sembelih tu terkecing. Jadi di mana nak sebut sifat rahmat Tuhan tu tak sesuai. Allahu akbar, Bismillah, Allahu akbar. Kedua-duanya ada dalam Quran. Waktu Imam Bukhari nak bayar. Kalau kamu kata hak ni saja Quran tak boleh sentuh, Quran juga sikit pun tak boleh. Bismillah saja kalau dalam Quran tu tak boleh sebut, tak boleh sentuh. Kita kata hak panjang ke, beberapa ayat ke, seayat ke, setengah ayat ke, 2 patah ke, boleh berlaku. Sebagai Quran, bukan sebagai doa ke, sebagai apa niat dah. Tak apalah. Itu hak Imam Bukhari buat dalilnya. Sebab itulah ini kalau mengikut mazhab Malik tak boleh makan dah. Binatang tu kalau sembelih tak sebut nama Allah tak boleh. Kena baca Bismillah. Kalau tidak tak boleh makan, walaupun orang Islam pun sembelih. Imam Bukhari buat mari ayat tu lah. Benda ni penting ni. Kena penting. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i tak apa. Tak baca Bismillah puasa orang Islam. Asal orang Islam boleh makan lah. Tak apalah. Kalau kita boleh tengok ni risalah ni, kat mana ada tu boleh tengok. Sebab dalam ni rekah gitu je. Dalam ni lebih panjang. Iaitu muka surat 7. Muka surat 7. Imam Bukhari berpendapat perempuan pada masa haid, demikian juga seseorang pada ketika berjunub boleh membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran. Sedangkan mengikut pendapat kebanyakan ulama termasuk Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad,
adalah haram kepada mereka melakukan semua yang tersebut itu. Tapi Syafi'i dalam qaul jadidnya, dalam qaul qadim seperti tadilah, dalam qaul qadim tak apa. Pendapat beliau ini berasaskan beberapa hadis sahih, athar dan qiyas yang muktabar. Antaranya ialah tadi hadis tadi. Hak tu pegangan utama dia. Komentar tengok bawah tu. Apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji ialah berdoa, berzikir, baca Quran dan lain-lain. Sebab tadilah. Lepas tu tengok pula dalil yang kedua, hadis Aisyah yang telah dikemukakan oleh Bukhari sendiri, Muslim, Ahmad, Baihaqi dan lain-lain, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri wa ana haidun thumma yaqra'ul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya pada haribaanku, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Letak kepala, tidak menghalang. Jadi yang sebut tu Quran. Ini menunjukkan perempuan itu boleh menanggung. Tu boleh menanggung Al-Quran. Bila boleh tanggung, boleh baca lah. Sebab dia baca tu dengan lidah, bukan dengan tempat yang keluar darah kotor tu. Dah. Sebab itulah Nabi SAW kata, dia ambil sejadah tu mari. Aisyah kata, saya ni mari kotor. Nabi SAW kata, mari kotor tu bukan tanganmu. Bila tangan tu tidak kotor, boleh pegang, tak ada apa. Lidah kotor, tak kotor, lidah boleh baca lah. Dia pergi kot tu. Lepas tu Nabi SAW letak kepala dia atas riba Aisyah yang mari kotor, dekat tu dengan tempat najis. Itu pun boleh. Walaupun kita kata itu lebih menunjukkan kepada perempuan itu boleh menanggung, boleh menanggung, bukan membaca. Sebab perempuan tu, Aisyah bukan baca sendiri. Aisyah bukan baca sendiri, Nabi SAW yang baca. Dia pegang tu juga. Cuba tengok situlah nota tu, komentar tu. Yang ketiganya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh beliau sendiri, Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah, Baihaqi dan lain-lain, iaitu Abu Hurairah. Dulu kita sudah jumpa dah kan, Nabi SAW pegang tangan Abu Hurairah hak berjunub tu. Lepas tu Abu Hurairah pun lari ke apa cerita dulu. Nabi SAW kata, subhanallah ya Abahir, innal mu'min la yanjus. Tengok muka surat 9 komentar dia. Apabila Nabi SAW sendiri mengatakan tubuh orang mukmin itu tidak najis, malah suci tubuh dia, termasuk dalam tubuh tu lidah dia. Kau tak boleh ni najis. Najis itu bukan duduk situ. Maka apakah yang menghalangnya daripada memegang dan membaca Al-Quran? Bukankah Nabi SAW telah memegang tangan Abu Hurairah sebelum itu? Tak apalah. Dan seterusnya yang keempat, hadis Ibnu Abbas daripada Abu Sufyan. Hak tadi lah, hak surat Nabi itu. Yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh beliau sendiri, Muslim, Tirmizi, Baihaqi dan lain-lain, iaitu Nabi SAW yazkurullah ala kulli ahyanihi. Tadi ada disebut dalam tajuk dia tu, Nabi berzikir sokmo kepada Allah. Zikir tu, orang kata zikir ni lain. Dia kata tak, zikir hak nombor satunya Quran. Dan Nabi SAW akan buat hak lebih utama. Walaupun hak lain tu ada, semua tu ada nota kan. Cuba tengok, kalau nak tengok teks asal dia, alif belakang. Hadis Ali yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Ahmad, Hakim dan lain-lain lagi, iaitu Rasulullah SAW keluar daripada khala. Dia baca, mengajar kami Quran. Sesungguhnya Rasulullah SAW selalu keluar daripada tempat membuang air, lalu baginda mengajar kami Al-Quran. Dan baginda SAW makan daging bersama kami. Tidak ada sesuatu yang menghalang baginda daripada membaca Al-Quran. Keadaan berjunub pun tidak. Keadaan berjunub pun tidak. Mengikut riwayat ni lah. Ada juga riwayat mengatakan illal janabah, kecuali berjunub. Tapi sudah ada perbezaan dari segi riwayat itu. Kalau kita kata kecuali berjunub tu atas dasar lebih afdal. Dari segi harus tu berjunub pun boleh juga, sebab dia pernah buat. Itulah yang dihuraikan oleh ulama. Ada itu di belakang teks ni. Yang ketujuh, Mu'adz bin Jabal pernah ditanya oleh Abdul Rahman, adakah orang berjunub boleh membaca Al-Quran? Beliau menjawab, boleh kalau dia mahu. Abdul Rahman bertanya, bagaimana dengan perempuan berhaid dan bernifas? Beliau menjawab, boleh. Jangan sekali-kali seseorang itu meninggalkan zikrillah dan membaca Al-Quran sama sekali. Abdul Rahman berkata, tetapi orang ramai tidak suka mengamalkan demikian. Mu'adz berkata, sebenarnya orang yang tidak suka, yakni mengamalkannya itu,
adalah kerana beradab semata-mata. Dari segi adab